Yang Berhormat semua, sekarang tamatlah sesi untuk waktu tanya menteri pada hari ini. Terima kasih semua. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul Diat 16/2020 Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibaca kali yang kedua sekarang. Tuan Speaker. Ya. Selamat pagi Tuan Speaker. Baik. Sebelum kita meneruskan dengan aturan mesyuarat dan juga perkara-perkara lain, ini adalah berkenaan dengan satu surat yang saya telah terima daripada Tuan Speaker. Saya menerima jawapan ini dengan hati terbuka, iaitu Tuan Speaker telah memaklumkan kepada saya bahawa usul yang dibuat oleh saya memohon Yang Berhormat Bintulu memohon maaf di Dewan Yang Mulia ini telah ditolak. Saya berterima kasih kerana Tuan Speaker telah mempertimbangkan permohonan saya dan menolak. Tetapi pada masa yang sama, saya ingin tanya kepada Tuan Speaker, di bawah aturan 36/12, manakala Tuan Speaker juga merupakan seorang peguam yang terkenal, mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis. Pada hari Rabu yang lalu, Yang Berhormat Bintulu telah mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa Tan Sri Nur Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan, tidak pergi ke Sabah dan membuat lawatan. Tetapi dalam satu sidang akhbar yang diadakan sejurus selepas insiden di Dewan Rakyat, Tan Sri Nur Hisham, Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan, telah menjelaskan bahawa beliau dan juga timbalan beliau telah pergi ke Sabah membuat lawatan persediaan sebelumlah pilihan raya dan sebagainya. Jadi saya berpendapat, pada khidmat saya, kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Bintulu itu adalah mengelirukan Dewan dan tidak benar. So, kalau Tuan Speaker telah menolak usul saya, kita masih perlu menghormati dan memartabatkan status seorang Ketua Pengarah Kesihatan yang bertungkus lumus sekarang. Jadi saya mohon Dewan Yang Mulia ini mempertahankan Tan Sri Nur Hisham dengan meminta Yang Berhormat Bintulu supaya memohon maaf dan menarik balik kenyataan yang menghentam dan mengkritik Tan Sri Nur Hisham di Dewan Yang Mulia ini. Sebab beliau telah mengelirukan Dewan. Dan saya yakin kalau Tuan Speaker hadir pada hari itu mempengerusikan sidang, saya yakin Tuan Speaker akan membuat keputusan yang lebih berwibawa dan tidak akan mengusir saya keluar daripada Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih. Yang Berhormat, mohon dipertimbangkan Tuan Speaker. Terima kasih. Dua perkara. Satu perkara penolakan usul yang Berhormat buat kepada saya. Sebenarnya saya tidak menolak usul tersebut di atas merit, ya. Saya menolaknya di atas prosedur kerana Yang Berhormat membuat usul untuk saya menimbang semula keputusan timbalan yang dipertua. Manakala di bawah peraturan 43, saya tidak mempunyai kuasa berbuat demikian. Kuasa untuk menimbang semula atau mengkaji semula keputusan yang telah dibuat oleh Speaker atau timbalan Speaker ialah kuasa Majlis Mesyuarat dan bukan kuasa saya. Oleh kerana itu saya tolak usul-usul Yang Berhormat. Itu masalah teknikal, bukan masalah merit. Mengenai 36/12, apa yang diperkatakan oleh Yang Berhormat itu ialah merupakan satu perbalahan fakta lah, ya, perbalahan fakta. Sebab Yang Berhormat mengatakan bahawa Yang Berhormat Bintulu kata Tan Sri DG tidak ke Sabah, kemudian Tan Sri DG kata dia ke Sabah. Jadi itu perbalahan fakta, maka saya pun tak dapat nak apa tu selesaikan di sini. Boleh tak kalau saya minta Yang Berhormat untuk menulis kepada saya supaya saya boleh pohon penjelasan daripada Yang Berhormat Bintulu apakah yang dimaksudkan oleh beliau apabila beliau berkata sedemikian. Kerana itu perbalahan fakta ni saya tak boleh putuskan kerana A akan kata macam ni, B akan kata macam tu, ya. Terima kasih Tuan Speaker kerana memberi penerangan dengan penuh yakin dan juga dengan penuh begitu tenang berbanding dengan timbalan Speaker lah yang penuh beremosi. Pada masa yang sama, bolehkah saya merayu supaya Yang Berhormat Kepong dibenarkan untuk kembali ke Dewan untuk turut serta dalam perbahasan
supaya memandangkan Yang Berhormat Bintulu juga telah pun meminta maaf di luar, dan saya juga merayu kepada Tuan Speaker supaya mempertimbangkan. Saya yakin Tuan Speaker akan mempertimbangkan dengan penuh tenang untuk membenarkan beliau semula. Ini adalah permohonan Yang Berhormat Jelutong. Terima kasih Tuan Speaker. Saya senang je Yang Berhormat. Kalau orang tenang dengan saya pun tenang dengan orang. So saya pintu ofis saya terbuka setiap masa. So kalau Yang Berhormat Kepung nak datang jumpa saya sentiasa menerima kedatangan beliau. Boleh kita mulakan Bolehkah saya buat pembahasan permohonan ketiga supaya Tuan Speaker terus mempengerusikan prosiding Dewan supaya keadaan tenteram dan tenang selalu. Terima kasih. Saya pun ada meeting lain. Maaf, boleh kita mulakan? Datuk